Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi kita. Hari ini Cik Kai Manis nak share satu lagi resipi masakan popular di kalangan rakyat Malaysia, iaitu nasi lemak. Jom. Untuk nasi lemaknya, saya guna 3 cawan beras. Sukatan beras yang saya gunakan adalah dengan nisbah 1 cawan beras bersamaan dengan 1,5 cawan cecair. Ianya bergantung kepada jenis beras yang anda gunakan. Saya campurkan 2 cawan santan pekat bersama 2,5 cawan air. Kacau dengan sebati dan masukkan ke dalam beras yang telah dibersihkan. Masukkan beberapa helai daun pandan yang telah disimpulkan untuk memberi aroma yang wangi pada nasi lemak kita ni nanti. Jangan lupa masukkan 2 sudu teh garam batu untuk menambahkan sedikit perisa pada nasi lemak. Kacau hingga sebati. Pada anda yang nak letak bawang, halia atau bahan-bahan lain, boleh je, tak ada masalah. Saya pula suka simple yang macam ni je, sebab mudah kan? Okey, kita masukkan dalam rice cooker dan masak macam biasa. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat sambalnya. Masukkan bawang merah, bawang putih dan belacan yang telah dibakar ke dalam blender. Masukkan sedikit air hingga keparas bahan-bahan tadi dan di-blend sehingga sebati. Okey, kita tepikan dulu bahan ni. Kita potong cili secara memanjang bagi memudahkan bijinya dikeluarkan. Masukkan ke dalam periuk kecil bersama sedikit air dan dimasak sehingga cili menjadi lembut. Tutupkan api, toskan airnya dan cili dibasuh dengan sedikit air. Kita blendkan cili tadi dengan sedikit air. Air yang dimasukkan hendaklah semparas dengan cili. Blendkan sehingga cili menjadi halus. Sekarang ni, kita gorengkan ikan bilis dalam minyak yang betul-betul panas. Tips untuk mendapatkan ikan bilis yang garing, ikan bilis janganlah dibasuh terlalu lama dengan air ya. Gorengkan ikan bilis tadi sehingga bertukar keperangan dan menjadi garing. Ketepikan dulu ikan bilis yang digoreng. Gunakan minyak yang digoreng tadi untuk menumiskan pula bahan-bahan yang di-blend. Tumiskan hingga menjadi keperangan. Masukkan pula paste cili dan ditumis hingga harum baunya dan sehingga pecah minyak. Masukkan sedikit garam, Maggi cukup rasa dan gula. Jangan terlebih garam ya, sebab ikan bilis tu pun dah masin. Kita hiriskan beberapa biji bawang besar. Masukkan bawang yang dihiris tadi ke dalam sambal. Sekiranya sambal kita ni kurang manis, kita bolehlah tambahkan dengan sedikit gula atau ikut cita rasa anda. Masukkan sedikit paste asam jawa. Akhirnya, masukkan ikan bilis yang telah digoreng tadi.
dan dikacau dengan sekata. Sekiranya sambal kita ni terlalu kering, kita bolehlah tambahkan dengan sedikit air. Tapi jangan terlalu berair ya. Sambal kita dah pun siap. Bolehlah diangkat. Sekarang ni kita panaskan sedikit minyak dalam kuali yang kecil untuk menggoreng kacang tanah. Api jangan terlalu kuat ya, untuk mengelakkan kacang tanah dari hangus. Gorengkan sehingga kepirangan dan bolehlah diangkat. Kita boleh gunakan minyak yang sama untuk menggoreng telur. Telur dipecahkan ke dalam minyak yang sederhana panas. Untuk mendapatkan hasil gorengan yang cantik, telur janganlah diterbalikkan ya. Kita hanya curahkan minyak yang panas ke atas permukaan telur. Telur kita biarkan separuh masak dan bolehlah diangkat. Bagi yang gemarkan telur rebus, kita bolehlah rebuskan beberapa biji telur ke dalam air yang panas. Rebuskan dalam beberapa minit. Untuk timun pula, kita hiriskan kulitnya. Selalunya saya suka gunakan timun Jepun sebab bijinya tak berair sangat. Lepas tu, kita hiris tebal macam ni. Nampaknya nasi lemak kita dah pun masak dan bolehlah dihidangkan dengan bahan-bahan yang kita sediakan tadi. Selamat menjamu selera.